Bismillah. Nabda insyaAllah. Yallah, nabda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Cuba respon sikit. Jadi sebelum kita masuk pembincangan kitab Al-Yaqutun Nafis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia sehingga ke saat ini bersama-sama kita ulang kaji ilmu Islam yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita kepada kita. Dan sebagaimana saya sebut, pengajian agama ni pada akhir zaman memang peminatnya kurang. Lepas tu kalau ada peminat pun mungkin peminat di awal siri ataupun di akhir siri asyan nak dapatkan sanad. Tapi yang boleh duduk daripada awal sampai habis, sabar belajar satu-satu masalah-masalah kitab, itu tu amat sedikitlah. Boleh jadi kita sebut ramai, Ustaz. Di madrasah tu ramai, di sekolah ramai, sekolah agama, sekolah rakyat, sekolah-sekolah agama pula tumbuh macam cendawan. Ya betul, memang sekolah tu tumbuh macam cendawan. Tapi peminat yang betul-betul minat tu, adakah seperti cendawan selepas hujan ataupun bagaimana? Kalau kita mengajar di sekolah agama, kita tahulah yang masuk tu ada yang masuk sebab mak ayah suruh, ada yang masuk sebab tak lepas sekolah lain. Dia nak masuk uni tak lepas dia pun pergi tempat yang agama yang terima dia walaupun dengan result yang tak berapa molek, tak berapa comel. Jadi adakah ia betul-betul minat? Kita tak nafikan ada yang pelajar yang betul bersungguh, dia tak boleh pergi bidang lain, dia bersungguh dalam agama, dia berjaya. Tapi berapa orang? Jadi terima kasihlah kerana sudi terus bersama untuk memartabatkan ilmu agama Islam, dan insya-Allah dia punya kemanisan akan kita kecapi selepas satu tempoh masa lah. Nak mengaji ni pun bukan sekejap, akan tempoh makan masa. Bismillah, insya-Allah khair. Kita dah masuk pada bahasan nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Iaitu perkara yang kedua yang membatalkan wudu. Perkara yang pertama ialah keluarnya sesuatu daripada depan ataupun belakang kecuali air mani. As-sani zawalul aqli illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udih. Perkara yang kedua yang membatalkan wudu ialah hilangnya akal. Dalam syarah disebut at-tamyiz. Jadi yang dimaksudkan dengan hilang akal ialah hilangnya tamyiz. Tamyiz. Dengan cara apa? Dengan cara tidur, dengan cara pengsan, dengan cara gila, ataupun disihir, ataupun makan ubat. Dibius oleh ubat bius. Tak. Maka perkara-perkara tersebut, jikalau perkara-perkara tersebut menghilangkan tamyiz dan membatalkan wudu. Illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udih, kecuali kalau hilang tamyiz dengan cara tidur. Tak. Cuma tidur yang macam mana? Tidur yang cukup syarat. Yang pertama ialah al-mumakkini maq'adah min mahalli qu'udih, tidur yang lubang punggungnya rapat di bumi. Tidur yang lubang punggungnya rapat di bumi. Tidur yang lubang punggungnya rapat di bumi. Okey. Boleh?
sekira-kira antara lubang punggung dengan bumi tu, bumi ni mana tempat dia duduk lah, atas kursi ke, atas meja ke, tak? Jadi sekira-kira antara lubang punggung dan juga tempat dia duduk tu tidak ada tajaf. Tidak ada tajaf ni mana tidak ada ruang kosong. Oleh sebab itu keluar lagi beberapa syarat. Tak? Apa? Ditambah syarat yang kedua, kalau kita nak sebut, orang tu tidak terlalu gemuk. Sebab kalau terlalu gemuk, dia punya papan punggung tu banyak daging. Jadi daging bertemu daging menyebabkan ada ruang juga. Dia gini. Daging bertemu daging menyebabkan ada ruang juga kosong. Yang boleh menyebabkan keluarnya angin. Tak terlalu kurus. Sebab kalau kurus sangat, papan punggung pun akan tak banyak daging, menyebabkan apa? Ada ruang kosong juga di bahagian punggung tu yang boleh keluar angin kat situ. Syarat yang seterusnya, kalau nak tambah yang keempat, ialah tidak dikhabarkan oleh seorang yang maksum wuduk kita dah batal. Kita tidur macam ni, lubang punggung dapat ke bumi. Lepas tidur datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh lah ni. Bagi tahu wuduk kita batal sebab kita kentut. Tak, maka wuduk kita batal. Jadi syarat yang keempat, tidak ada maksum yang bagi tahu kita dah terkentut ketika mana sedang tidur. Boleh? Itu. Jadi pengecualian ini hanya untuk tidur. Kalau dia tu pengsan, ustaz dia pengsan macam ni. Papan punggung rapat ke bumi dan orang yang pengsan tu tak terlalu gemuk, tak terlalu kurus. Tak, adakah wuduk dia batal? Kita sebut batal. Dia gila. Tapi dia gila dalam keadaan apa? Papan punggung rapat ke bumi. Tak, kita sebut batal wuduknya. Batal wuduknya. Adik. Kawan kakak mana kawan kakak? Boleh? Tu. Okey. Pagi semalam saya duduk syarah apa? Jurumiyah tu, Mutamimah tu, kepala dah tak apa-apa nak segar molek dah. Tapi sebab mungkin baru pagi, jadi bolehlah habiskan syarahan tu. Masuk petang tu dah blur dah kepala. Makan ubat Panadol apa semua baru okey sikit. Orang rumah pun tak apa sihat. Ini okey segar dah hari ni. Okey. Kebetulan baru dengar syarahan Syekh Said Ramadan dalam apa tu? Kitab Min Sunanillah. Min Sunanillah ni maknanya kaedah-kaedah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada umat manusia. Antara lain ialah bila mana seorang manusia diuji dengan sakit, walaupun dengan ditusuk oleh duri, maka itu tidak lebih adalah kafarah dosa baginya. Jadi buat-buat macam sufi sikit lah. Bila pening tu teringat ke syarahan Syekh Said Ramadan tu. Okey. Allah. Al-thalisu, perkara yang ketiga, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi hailin. Perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk ialah iltiqa' basyaratai, bertemunya basyaratai ar-rajuli, asalnya basyarataini. Tak, bila dia diidhafahkan kepada ar-rajul, tak, maka dibuang nun tu. Sebab nun tu ialah ganti kepada tanwin. Tanwin dan idhafah tak boleh bertembung sama sekali. Jadi sebab tu dibuang nun, maka dibaca iltiqa'u basyaratai ar-rajuli ataupun basyaratai ar-rajuli. Jadi bertemunya dua kulit, lelaki dan wanita. Maka bila sebut kulit, terkeluar daripadanya bukan kulit. Apa kulit? Kulit ni zahirul jid, zahir badan. Zahir apa? Zahir kulit lah ni. Basyaratai itu mana zahir kulit. Jadi terkeluar daripadanya kalau sentuh benda yang bukan kulit. Contoh sentuh rambut perempuan sentuh rambut lelaki, kita sentuh kuku perempuan, gigi perempuan. Kalau tulang perempuan yang terkeluar, yang terzahir, contoh dia aksiden, terkeluar tulang. Sentuh tulang tu ada khilaf. Yang lebih tepat kita sebut tidak batal lah. Sebab tidak ada nafsu kalau sentuh tulang ni. Tak, jadi nak kata batal macam mana? Walaupun ada pandangan kata batal. Jadi mesti sentuh kulit ke kulit.
Ar-rajuli wal mar'ah, mesti sentuh kulit lelaki dan perempuan. Saya laki sentuh kulit perempuan, batal wuduk. Lepas tu mesti yakin. Yakin tu, yakin bersentuh dan yakin laki dan perempuan. Contoh kita lalu di pasar, tak? Lalu di pasar, lepas tu macam ada orang sentuh. Kita tengok belakang, belakang tu ada perempuan, ada lelaki lah. Kita pun syak. Yang sentuh aku tadi lelaki ke perempuan? Tak, jadi kita syak pada sudut apa? Yang menyentuh tu lelaki ke perempuan. Kita yakin dia sentuh. Kita syak yang sentuh tu lelaki ke perempuan. Tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Tak. Ataupun kita syak pada disentuh. Macam kena sentuh, macam tak. Tak batal. Macam kena sentuh. Tapi rasa-rasa macam tak kena sentuh juga. Tak batal. Jadi mesti menyentuh, kita menyentuh tu yakin. Lepas tu yakin pula yang kita sentuh tu seorang perempuan. Kalau perempuan yakin yang dia sentuh tu seorang adalah lelaki. Batal wuduk tu walaupun tidak ada qasad. Bukan sengaja sentuh, batal wuduk. Dipaksa untuk menyentuh, batal wuduk. Walaupun tanpa syahwat, batal wuduk. Jadi disebut dalam mata iltiqa' basyaratir rajuli wal mar'ati al-kabirain. Mesti kedua-duanya, iaitu yang menyentuh, yang disentuh dah besar. Apa besar? Bi an balagha haddal ijtihad li dhawi tiba'is salimah. Sekira-kira yang menyentuh dan yang disentuh sudah sampai satu umur yang disukai, yang diminati, yang disyahwati oleh orang-orang yang mempunyai naluri fitrah yang selamat. Contoh macam saya, bukan saya lah, orang lain. Contoh macam Zaid, umur 25 contoh. Jadi kalau perempuan tengok, perempuan ada rasa nak ke dia. Kecenderungan hati. Tak? Tu. Kalau perempuan pula, umur contoh kita sebut umur 17 tahun. Laki tengok, tak? Ada kecenderungan hati. Tapi kalau tengok dalam kitab ulama sebut, laki tengok ni kemaluan dia naik. Kemaluan dia naik. Itu tanda syahwat tu. Tak? Okey. Jadi kalau dua-dua yang menyentuh dan yang disentuh dah sampai umur begitu, tak? Ketika itu batal wuduk. Kalau saling sentuh menyentuh lah. Boleh? Adakah disyaratkan mesti dah balik? Belum, tidak disyaratkan. Jadi boleh jadi budak tu belum balik. Tak, contohlah kita sebut balik umur 15 tak? Kalau tak keluar air mani, tak keluar haid. Contoh umur budak tu 14 tahun, perempuan. Perempuan Arab pula. Jadi badan dia besar dah. Jadi kalau kita lelaki tengok, rasa gerah gitu. Tak? Rasa nak. Dalam kitab sebut tegang kemaluan. Naik. Tak? Ketika itu, kalau kita sentuh perempuan tu, sekalipun perempuan tu belum balik, wuduk kita batal. Wuduk dia batal tak? Wuduk dia batal juga. Wuduk dia batal juga. Jadi terkeluar daripada Al-Kabira ini budak kecil. Sentuh anak saya Muhammad Sayyid Ramadan ataupun Fatimah Az-Zahra. Tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab manusia yang selamat tabiatnya, bila tengok tak rasa apa pun, budak kecil. Boleh? Tu. Jadi kalau kita sentuh anak jiran kita yang kecil lagi, tak, maka tak batal wuduk lah. Yang ni pun ramai tak tahu ni. Sebab tu saya sama sebut. Ilmu fardu ain ni kalau kita iktimat dengan yang kita belajar masa kafar dulu, memang ke laut lah. Mesti kita belajar balik. Bila dah besar ni belajar balik secara bersistem. Supaya kefahaman tu kemah, kejap molek. Untuk kita guna sampai mati, bukan nak guna sekejap. Tak? Benda apa? Tuhan, angkat Quran. Jatuh Quran tu, ambil. Boleh? Okey. Ustaz, kalau ada orang tu dia nafsu dia tak selamat. Jenis suka budak ni. Dia tengok budak kecil umur 3-4 tahun, dia rasa bernafsu. Tegang kemaluan dia. Kalau perempuan pula tengok budak kecil lelaki, rasa nak. Rasa geram. Tak? Okey. Soalan dia, kalau orang lagu tu sentuh budak tu, batal tak wuduk? Tak batal. Walaupun dia sentuh tak batal. Walaupun dia sentuh tu bernafsu. Walaupun kemaluan lelaki tu tegang bila tengok budak perempuan yang kecil tu, tak batal wuduk. Boleh? Sebab kita ambil iktibar dengan yang ghalib kebiasaan. Kita tak ambil iktibar dengan afrad 2-3 orang tu, yang nadir tu.
Okay, al-ajnabiyain mesti yang menyentuh dan yang disentuh orang asing secara yakin. Tak. Contoh saya dengan isteri saya secara yakin orang asing sebab tu boleh kahwin. Jadi saya sentuh isteri saya, batal wuduk saya. Tak. Okey, tapi kalau kedua-dua yang menyentuh yang disentuh tu ada hubungan mahram, contoh kita sentuh ibu kita, kakak kita, adik perempuan kita, mak saudara kita, ibu mertua kita, walaupun dengan bernafsu, hukumnya tak batal wuduk. Walaupun sentuh dengan bernafsu tu haram. Boleh? Okey. Bawah ni ada status Ustaz Syed Syahrizan up di Facebook. Dia snap satu gambar tulisan dalam WhatsApp lah. Ada orang tu jawab, kalau kita kahwin dengan seorang perempuan, tak, pandangan muktamad semata-mata kahwin, mak perempuan tu dah jadi mahram kita, walaupun kita belum setubuh dengan perempuan tu. Tak, tapi orang tu jawab, nak jadi haram mesti bersetubuh dengan anak dulu. Mana kita kahwin, setubuh dengan anak, barulah mak tu jadi mahram kita. Kalau tak jadi mahram. Bila dia tengok, memang betul ada pandangan, tapi pandangan yang syadz, yang asing. Jadi saya pesan lah, bila kita belajar ni, jangan kita buat keluar pandangan pelik-pelik. Pandangan ni kita boleh buat keluar pandangan, kita boleh buka kitab, boleh buat keluar pandangan pelik-pelik. Tapi untuk apa? Untuk kecalanankan masyarakat. Belajar atas tujuan apa tu? Tak. Jadi kalau nak bagi pandangan yang muktamad, ataupun pandangan yang daif sekalipun, tapi yang masih tak jauh lah lari dengan kebenaran tu. Tapi kalau disebut secara jelas, wahadha syadzun dhaif, ini pandangan yang syadz, yang asing, yang dhaif, tiba-tiba kita ambil buat keluar, beritahu orang ramai. Untuk apa? Tak ada faedah. Okey. Min ghairi hailin, syarat yang seterusnya mesti sentuh tanpa berlapik. Dengan mana kalau sentuh berlapik macam ni tak batal wuduk. Selesai. Okey. Ar-rabi', perkara yang keempat yang membatalkan wuduk, masu ai inmisas. Dalam syarah disebut inmisas. Apa makna inmisas? Mas ni memang kita nak sentuh sungguh, ada kehendak. Inmisas ni sama ada kita nak sentuh ataupun kita disentuh tanpa kehendak kita. Dipaksa untuk menyentuh. Kemaluan ni batal belakalah. Okey. Jadi masu qubulil adami, sentuh kemaluan anak Adam. Apa makna kemaluan anak Adam? Sabar. Kemaluan anak Adam maksud dia kalau lelaki ialah batang kemaluan. Dengan mana kalau telur tak batal wuduk jika disentuh. Bulu kemaluan juga tidak batal wuduk kalau disentuh. Atas kemaluan tu, bahagian yang tumbuh bulu tu, kalau kita sentuh kulit bahagian tu tak membatalkan wuduk juga. Mesti sentuh batang kemaluan. Zakar tu, penis. Kalau kita sentuh, ya Allah adik ni. Bagi buku lain kat adik tu, Umi. Kalau kita sentuh, tu selesai lah tu. Okey, kemudian bagi perempuan pula, yang dimaksudkan dengan kemaluan ialah multaqa syufrain. Tempat bertemunya dua bibir. Di perempuan kemaluan dia seperti bibir, rupa bibir. Jadi tempat bertembung antara satu sama lain, antara dua bibir itu, sentuh kat situ batal wuduk. Kalau sentuh selain daripada itu tidak batal wuduk. Jadi sentuh kemaluan anak Adam, maka kalau kita sentuh kemaluan binatang tidak batal lah wuduk tu. Tak? Boleh. Kalau tengok kemaluan binatang haram, tidak haram. Binatang tu wajib tutup tak aurat dia? Tak wajib. Jadi tidak ada ta'abbud pada menutup aurat dan juga pada pengharaman kita melihat kemaluan binatang tu. Oleh sebab itu, kalau sentuh tidak batal wuduk. Tidak batal wuduk sentuh kemaluan binatang. Okay, kita sentuh kemaluan Adam batal wuduk. Sama ada kemaluan itu terputus. Tak? Jumpa kat kedai mana-mana. Tak? Jual kemaluan, kita sentuh kemaluan tu. Batal wuduk contoh. Walaupun kemaluan budak kecil, anak kita, ataupun kemaluan mayat. Tak? Sama ada kemaluan tu lumpuh. Sama ada sengaja terlupa.
Sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, batal belaka tu. Au halqatu duburi. Jadi massu qubulil adami au halqati duburi. Sentuh lubang dubur. Jadi ni punggung. Papan punggung sentuh tak batal. Yang batal sentuh lubang dia betul. Lubang punggung laki dan perempuan samalah. Tak. Batal tu bila? Bi batnir rahah au butunil asabi'. Sentuh tu batal kalau bersentuh dengan batnir rahah. Batnir rahah apa? Kita punya tapak tangan. Au butunil asabi' ataupun tapak jari. Kita buat macam ni, kita tekan sikit. Jadi apa yang bertemu antara satu sama lain itu kita panggil tapak. Tapak tangan kat sini, tapak jari kat sini. Ni tapak ni. Kalau ibu jari kita buat macam ni. Apa yang bertemu antara satu sama lain kita panggil tapak ibu jari. Jadi kalau sentuh dengan tapak batal wuduk. Kalau sentuh tidak menggunakan tapak maka tak batal wuduk. Maka kalau kita sentuh macam ni tak batal wuduk. Kita sentuh macam ni tak batal wuduk. Kita sentuh macam ni tak batal wuduk. Nak kita garu ikut belakang macam ni tak batal wuduk. Contohlah supaya mudah faham. Saya ni malah nak berkiyah-kiyah. Kan tak faham? Boleh? Selagi pun semua dah besar lah. Selagi pun semua dah besar. Faham tu? Jadi mesti sentuh dengan tapak tangan. Boleh? Dan kat sini yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Contoh Zaid sentuh kemaluan anak dia. Contoh anak dia ada wuduk juga. Wuduk Zaid batal, wuduk anak Zaid tak batal. Ni bab kemaluan. Tapi kalau sentuh kulit ke kulit tadi, nombor 3 tadi, tak. Yang menyentuh batal, yang disentuh pun batal. Sama ada dua-dua dipaksa, dua-dua ada kehendak sendiri, batal belaka. Boleh? Dia ada 8 perbezaan antara mas dan juga lams. Boleh rujuk dalam Nailur Rajak. Tengok dalam Nailur Rajak, dalam Takhriq Sadidah pun disebut, ada 8 perbezaan antara mas dan juga iltiqa. Ataupun antara lams. Mas ni sentuh kemaluan. Kalau lams sentuh kulit. Boleh? Tu. Selesai kat situ. Ada apa lagi? Okay. Boleh? Okey, terus. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uh. Perbahasan yang baru. Jadi bila mana Syekh selesai membincangkan tentang perkara yang membatalkan wuduk secara terperinci, sekarang ni Syekh nak bincang bila mana seorang tu dah batal wuduk, haram baginya buat beberapa perkara. Yang pertama, yahrumu ala man intaqada wudu'uh. Diharamkan bagi mereka yang batal wuduk arba'atu asya', 4 perkara. 4 perkara. Ada soalan tadi? Istilah syaz dalam fiqh merujuk kepada yang berlawan dengan lebih sahih. Syaz ni asing. Asing terus. Dia bukan berlawanan yang lebih sahih, tak. Kalau yang berlawanan dengan lebih sahih tu dia ada istilah ada dalam minhaj. Tak, sama ada apa tu tak ingat lafaz dia. Asah. Apa tu muqabilul asah. Al-azhar muqabilul azhar. Ikut pandangan lah, sama ada pandangan al-imam, maknanya Imam Asy-Syafi'i, ataupun pandangan siapa dia nama? Al-Ashab, anak murid Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah nanti kita baca kitab yang berkait dengan istilah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi satu-satulah. Satu-satu. Macam saya sebut, kalau berterusan muzakarah ni banyak benda yang kita boleh baca insyaAllah. Okey. Jadi 4 perkara yang diharamkan bagi mereka yang dah batal wuduk. Yang pertama as-salah, sembahyang. Sunat ke, fardu ke, solat jenazah ke, ataupun mulhaqatus salah. Adik-beradik sembahyang, sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumaat, haram belaka tu tanpa wuduk. Yang kedua at-tawaf, walaupun tawaf sunat. Dalam sebuah hadis disebut at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf ni bimanzilatis salah, sama macam sembahyang. Maknanya masing-masing kena tutup aurat, masing-masing kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis. Illa anna Allah ahalla fihi mantiqa, faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Bezanya sikit je. Bezanya ialah pada sudut Allah Ta'ala menghalalkan dalam tawaf ni bercakap. Maka Nabi sebut kalau nak bercakap,
cakap benda-benda baik sahajalah. Dalam sembahyang tidak diizinkan bercakap benda-benda yang tak berkait dengan zikir sembahyang. Yang ketiga, mashul mushaf. Mashu al-mushaf, sentuh Quran. Ni apa Quran? Quran ni setiap perkara yang ditulis di atasnya Quran, ayat Quran itulah. Untuk tujuan dirasah, belajar ataupun ta'abbud, ibadat. Tak. Walaupun ditulis di atas tiang, di atas dinding, di atas lauh. Lauh ni zaman dulu. Sekarang ni ada lagi di Afrika tak? Tulis ke atas apa? Atas papan, lepas tu padam. Tulis atas papan, lepas tu padam. Sebab apa? Miskin, tak ada buku. Tak. Jadi apa yang ditulis dia hafal dulu sebelum padam. Itu yang jadi syekh tu. Itu semua dalam kitab. Jadi Mauritania tak? Tempat dia memang hebat lah ulama-ulama sana. Hafal belaka. Ala kulli hal, sekalipun Quran tu ditulis atas lauh itu, hukumnya haram disentuh. Sebab apa? Tujuan ditulis memang untuk belajar. Dia hafaz, lepas tu padam. Lepas tu tulis pula yang lain, dia hafaz, lepas tu padam. Ataupun ditulis, tak, lepas tu pergi belajar dengan Tok Guru. Tok Guru sebut, kita pun sebut. Gitu. Tak, maka haram disentuh. Haram dibawa lauh itu, tanpa wuduk. Surah As-Sajdah, surah Al-Insan. Jangan-jangan kat masjid dia ada tulis kat dinding. Tujuan apa tu? Adakah sekadar nak ambil berkat? Tak. Tujuannya untuk litilawah. Untuk lidirasah, untuk baca. Ketika sembahyang subuh. Tu imam tak apa surah Al-Insan, surah As-Sajdah. Tak, dia baca yang ditulis di atas dinding. Depan masjid dia tu, depan surau dia tu, depan mimbar. Depan mihrab dia tu. Itu pun haram disentuh tanpa wuduk. Tu. Berbeza dengan At-Tamimah. At-Tamimah ni apa? Perkara yang ditulis padanya sesuatu daripada ayat Quran dengan tujuan tabarruk, ambil berkat. At-Tamimah ni biasa untuk perubatan Islam lah kot. Tak ditulis kat kertas ke apa, diletakkan di leher. Tak. Yang tu tidak ada haram disentuh. Tidak diharamkan disentuh dan dibawa walaupun tidak ada wuduk. Sebab tujuannya bukan nak dirasah belajar. Tilawah, bukan tujuan untuk baca, bukan untuk ta'abbud. Malah tujuannya ialah untuk tabaruk, ambil berkat. Tak, kita punya apa tu, kita beli apa tu, frame lah, comel-comel ayat Al-Kursi, ayat surah Al-Ikhlas. Tujuannya nak ambil berkat. Tak, itu tidak ada masalah dibawa dan dipegang dalam keadaan tidak ada wuduk. Boleh? Duit shilling. Zaman dulu ada Qul huwallahu ahad di atas duit shilling tu. Ayat Quran lah tu. Tu. Adakah tujuan untuk dibaca tu? Bukan. Tujuannya untuk apa? Ambil berkat semata-mata. Maka tidak ada masalah seorang tu pegang duit tu dalam keadaan tidak ada wuduk. Nak pegang ayat Quran. Itulah. Baca terus. Yang seterusnya wahamluhu. Dan juga bawa Al-Quran. Jadi sentuh-sentuhlah. Quran sentuh. Dan perlu diingat, haram sentuh Quran tu bukan ayat Quran je. Contoh ni Quran, contoh buku 64, nombor 3 tu kan. Bahagian yang kosong tak ada ayat Quran tu haram juga sentuh bahagian tu. Antara satu ayat dengan satu ayat, kat tengah tu ada kosong, sentuh bahagian tu juga haram. Kat tepi ni kosong, sentuh tepi tu juga haram, sentuh kulit haram. Sentuh muka surat awal yang tidak ada sebarang ayat juga haram. Jadi satu Quran tu secara umum haramlah kesentuh tanpa wuduk. Yang kemudian hamluhu ni bawa. Jadi bawa ni lah. Kita angkat dia. Jadi bila kita bawa ni bukan bila kita bawa ni, pertama kita sentuh. Yang kedua kita angkat. Jadi ada dua benda lah yang mana mentelah lagi lah, lebih-lebih lagi lah dikatakan haram. Sebab apa? Bila kamu hamil, padanya ada pegang dan juga ada sentuh. Padanya ada angkat dan juga sentuh. Maka lebih lagi dikatakan haram. Melainkanlah kalau Quran tu kita bimbang dia terbakar ataupun tenggelam dalam sungai ataupun kena najis ataupun dipegang oleh orang kafir. Tak? Ketika itu boleh kita hamil, boleh kita pegang dan sentuh. Untuk apa? Untuk pelihara Quran tu daripada apa? Daripada apa tadilah. Semula silap.
Melainkan kalau apa? Kalau kita takut Quran tu terbakar, tenggelam, kena air basuh hancur rosak. Lepas tu takut jatuh ke atas najis. Lepas tu takut diambil oleh orang kafir, dicuri oleh orang kafir. Ketika itu wajib dah kita pegang walaupun kita tidak ada wuduk. Kita seorang, orang lain tak ada dah yang berwuduk keliling kita. Kalau ada, kita suruh dia lah ambil. Tak ada orang lain, kita seorang ada. Ataupun semua tak ada wuduk. Tak, kita pun ambil Quran tu sebab apa? Bimbang jatuh atas najis. Bimbang terbakar. Waktu tu wajib selamatkan. Walaupun tak ada wuduk. Boleh pegang. Okey, dan harus kita pegang. Tadi wajib ni harus. Harus kita pegang, hamal. Tak, kalau takut kena curi. Takut kena rampas. Bimbang kena rampas, kena curi. Kita pun pegang. Sedangkan kita tidak ada wuduk. Boleh tak? Boleh. Cuma kalau kita mampu untuk bertayamum sebelum tu, wajib bertayamum lah. Kalau tak mampu, boleh terus pegang. Boleh. Kemudian dalam syarah tu disebut satu masalah. Masalah apa ni? Masalah kita bawa Quran bersama-sama dengan apa? Bersama-sama dengan barang. Bersama-sama dengan barang. Contohnya apa? Quran dalam beg. Quran dalam beg. Bila kita pegang beg tu, ni. Mudah lah. Quran dalam ni, contohlah. Dalam beg. Quran dalam beg. Bila kita sentuh ni, kita sentuh Quran. Tak. Tapi kita pikul Quran. Haram. Tapi kalau kena gaya, boleh. Apa gaya dia? Dalam beg ni ada Quran dan juga ada barang lain. Walaupun barang tu kecil, pen ke pensel ke, handset ke, ikutlah apa-apa barang. Tak? Okey. Ketika itu halal kita bawa beg ni. Halal kita bawa beg ni. Kalau apa? Kalau pertama kita niatkan bawa beg ni untuk bawa barang sahaja. Ada Quran dalam beg ni. Dalam masa yang sama ada handset. Jadi aku bawa beg ni sebab aku nak bawa handset. Jadi Quran tu taba'an lahu. Ketika itu halal kita bawa beg ni. Halal kita hamal beg ni. Tak? Ataupun kita niat nak bawa dua-dua. Aku bawa beg ni dengan niat nak bawa Quran dan juga handset. Juga halal. Ataupun kita atlaq. Atlaq ni makna apa? Orang tanya, kamu ni bawa beg tu, ada wuduk tak? Tak ada. Dalam beg tu ada Quran. Ada barang lain. Tak? Kamu niat nak bawa Quran ke nak bawa barang lain tu? Kita pun jawab, tak tahu. Tu makna atlaq. Kita tak tahu kita nak bawa Quran ke nak bawa tu. Kita tahu ada beg, kita pun bawa beg tu. Tak? Itu juga halal. Jadi halal pada tiga keadaan. Pertama, kita niat nak bawa Quran sahaja. Atau nak bawa Quran dan juga barang. Ataupun atlaq. Lam yaqsid syai'an. Tidak qasad Quran sahaja ataupun barang sahaja. Bikhilafi idza qasada hamlal mushaf wahdah. Yang haram satu. Kalau kita bawa beg ni dengan niat nak bawa Quran sahaja. Walaupun ada barang lain. Tapi bila niat kita nak bawa Quran sahaja, hukumnya haram kita bawa beg tersebut. Yang terakhir disebut halal untuk kita bawa Quran. Begitu juga pegang Quran sebab bila sebut bawa ni automatik kita pegang. Jadi halal kita bawa Al-Quran, hamal Al-Quran dan juga mas Al-Quran. Tak. Yang apa? Yang berbentuk tafsir. Yang berbentuk apa? Tafsir. Tapi dengan syarat apa? Tapi dengan syarat tafsir itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Maksud ayat kat sini maknanya bilangan huruf Al-Quran. Jadi kita ada tafsir. Contoh tafsir Ar-Razi. Tak. Ada ayat Al-Quran, ada tafsir. Kalau tafsir itu hurufnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran,
maka boleh kita bawa walaupun tanpa wudu. Boleh kita pegang walaupun tanpa wudu. Terjemahan yang ada hari ni, tak, kalau ikut bukan tafsir tu. Tapi saya pernah tanya tu, masalah tu pada guru saya, dia kata tak ada masalah. Terjemahan yang bahasa Melayu, terjemahan biasa, terjemahan tak, itu juga boleh. Sebab kalau tengok terjemahan tu lebih banyak daripada huruf ayat, huruf Al-Quran, huruf Al-Quran. Boleh? Okey, kalau huruf Al-Quran lebih banyak, haram. Kalau huruf Al-Quran dan huruf tafsir sama banyak, haram. Kalau syak, tak tahu hak mana lebih banyak, boleh jadi huruf Al-Quran boleh jadi huruf tafsir, hukumnya haram juga kita bawa ta'ziman li sya'nil Quran. Allahu a'lam. Al-ghuslu, baca terus. Kalau boleh habiskan buat ghusl lagi ni. Kita start pukul 9 dia. Banyak buat ni. Tak apa dah slow-slow dah. Dah 2 kali kelas ni okey sikit lah. Kalau sekali tu kisah juga. Takut tak dah habis. Jadi kita masuk pada bahasan al-ghuslu. Kita dah selesai membincangkan tentang maqasidut taharah yang pertama, iaitu al-wudu. Sekarang kita masuk maqasidut taharah yang kedua, iaitu al-ghuslu. Perbahasan dalam kitab ni ada berapa? Ada 7. Pertama kita nak bincang makna bagi al-ghuslu. Yang kedua, perkara yang mewajibkan al-ghuslu. Yang ketiga, rukun mandi. Yang keempat, syarat-syarat nak sah mandi, sunat ataupun wajib. Yang kelima, sunat-sunat mandi. Yang keenam, perkara makruh yang dimakruhkan kita buat ketika kita mandi. Yang ketujuh, perkara yang diharamkan bila seseorang tu berlakunya janabah. Berlakunya perkara-perkara yang mewajibkan mandi bagi dia, seperti keluar air mani, bersetubuh dan sebagainya. Maka kita katakan al-ghuslu, baca al-ghuslu. Ya. Disebut dalam syarah tu cara nak baca baris. Al-ghuslu boleh baca al-ghuslu dan juga al-ghuslu. Cumanya yang lebih masyhur di sisi ulama fiqh, di sisi fuqaha, tak, baca dengan al-ghuslu. Al-ghuslu. Kalau yang dikehendaki daripadanya ialah basuh seluruh badan. Jadi ulama fiqh ni kalau dia nak sebut basuh seluruh badan, mereka sebut al-ghuslu dengan dhammah. Tak, tapi kalau basuh tangan saja, tak, basuh muka saja, basuh pakaian, tak, bukan badan lah maknanya. Mereka baca dengan apa? Al-ghuslu. Jadi al-ghuslu di sisi yang masyhur di sisi fuqaha, kalau basuh seluruh badan, al-ghuslu. Kalau basuh sebahagian badan, perut sahaja, kaki sahaja, ataupun basuh selain daripada badan, dibaca dengan al-ghuslu. Adapun di sisi lughawiyin, di sisi ulama lughah, maka yang lebih fasih di sisi mereka ialah baca dengan baris atas. Ghain tu baris atas, al-ghuslu. Sama ada basuh tu basuh sebahagian badan, seluruh badan, basuh pakaian, ikutlah. Di sisi lughawiyin, yang afsah di sisi mereka baca al-ghuslu. Di sisi fuqaha kita dah bincang. Al-ghuslu juga diitlakkan ke atas air yang kita buat mandi. Air yang kita buat mandi. Boleh, contoh saya ada air dalam tong. Tong tu saya nak buat mandi, sunat Jumaat, mandi wajib. Air dalam tong tu kita panggil al-ghuslu. Tu itlak yang lain lah. Adapun al-ghislu dengan baris bawah ghain dia tu ialah benda-benda yang kita campur dalam air. Sabun, kita campur dalam air, kita panggil sabun tu sebagai al-ghislu. Tak, shampoo kita letak dalam air, shampoo tu dalam bahasa Arab kita panggil al-ghislu. Tak, dan sebagainya. Okey. Al-ghuslu lughatan, baca matan, al-ghuslu lughatan as-sayalan. As-sayalan diterjemahkan oleh Syekh Mustafa al-isalah. Apa beza? As-sayalan ni pengaliran. Sama ada kita yang mengalirkan ataupun dia mengalir sendiri tanpa perbuatan daripada kita. Al-isalah ni memang kita yang mengalirkan. Dan makna al-ghuslu sudut lughatan ialah kita yang mengalirkan air. Kita yang mengalirkan, janganlah tunjuk. Kita yang mengalirkan air. Boleh? Jadi makna al-ghuslu lughatan ialah al-isalah. Mesti ada fi'lul fa'il, mesti ada perbuatan kita yang mengalirkan dia. Kalau dia mengalir sendiri, tak. Iaitu as-sayalan, kita tak panggil al-ghuslu pada sudut lughah. Boleh? Sebab itulah Syekh Mustafa sebut al-isalah.
Kita mengalirkan air ke atas sesuatu. Kita mengalirkan air ke atas badan kita, ke atas kaki kita, ke atas kereta kita, ke atas dinding rumah. Tak sama ada dengan niat ataupun tanpa niat. Kita panggil al-ghuslu. Boleh? Jadi al-ghuslu sudut lughah ialah al-isalah. Al-isalah. Wa syar'an sayalanul ma'i ala jami'il badan bi niyyatin makhsusah. Adapun pada sudut syarak pula al-ghuslu bermakna apa? Sayalan. Sayalan, mana pengaliran air. Sama ada kita yang mengalirkan ataupun dia mengalir sendiri. Tu. Jadi al-ghuslu lughatan al-isalah. Adapun sudut syarak lebih umum. Sama ada al-isalah ataupun sayalan. Sama ada kita yang mengalirkan air tu ataupun dia mengalir sendiri. Mengalirkan air, kita ambil air tu kita alirkan kat badan kita. Mengalir sendiri, contoh apa, kita duduk atas batu sungai, orang tolak kita pun terjatuh dalam sungai. Bila terjatuh dalam sungai itu pun kita pun niat sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Jadi siapa yang mengalirkan air atas badan kita? Dia mengalir sendirilah. Kita duduk dalam tu, air tu mengalir sendiri. Tak juga sah mandi wajib. Tak semestinya mesti kita mengalirkan, tak. Walaupun dialirkan oleh orang lain ataupun mengalir sendiri dengan cara ataupun dengan gambaran yang saya sebut tadi tu. Terjatuh dalam sungai tu. Boleh? Jadi wasyar'an sayalanul ma', mengalirkan air di atas seluruh badan. Mesti seluruh badan lah. Tak boleh terkecuali walaupun sedikit. Maknanya seluruh badan ni yang zahir. Tak termasuklah dalam hidung, dalam mulut tu. Walaupun sunat. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Boleh? Jadi makna syarak ini, makna bagi mandi, sama ada mandi itu sunat ataupun mandi itu wajib. Sama ada mandi itu mandi untuk orang hidup ataupun mandi untuk jenazah. Maknanya sama, sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Biniyatin makhsusah. Dengan niat yang khusus. Ustaz, mandi sunat, mandi jenazah bukan, tak perlu, mandi jenazah tak perlu berniat. Jadi tak termasuk bawah ta'rif. Sebab dalam takdir sebut biniyah dengan niat. Sedangkan dalam mandi jenazah tak disyaratkan niat untuk mandikan jenazah. Sebab tu disebut kat bawah tu oleh Syekh Mustafa walau manduban. Walaupun niat tu niat yang sunat. Jadi mandi jenazah walaupun tak wajib niat tapi sunat tak niat? Sunat. Jadi termasuk bawah ta'rif ni. Sayalanul ma' ala jami'il ibadah biniyatin makhsusah. Dengan niat. Niat apa? Niat yang sunat. Jadi termasuklah di bawah tu apa? Ghuslul mayyit. Dia memang as-sayalan. Dia memang as-sayalan. Cuma yang saya sebut al-isalah tadi tu dalam syarah. Dalam syarah Syekh Mustafa Mu'nisul Jalis. Ketika mana saya menerangkan makna al-ghuslu pada sudut bahasa. Boleh? Dia tak kisah dia sebut sayalan ke isalah, yang penting kita fahamlah di sebalik tu apa yang dikehendaki. Macam lughatan tu sebut as-sayalan. Sayalan ni pengaliran. Sebab tu Syekh Mustafa sebut al-isalah. Makna sudut lughah bukan mengalir, pengaliran tanpa perbuatan daripada fa'il. Mesti ada perbuatan daripada fa'il. Kita sendiri yang mengalirkan. Bolehlah nama al-ghuslu sudut lughatan tu. Boleh? Tu. Ustaz Zaid pakai kitab apa tu? Mu'nis ke? Eloknya rujuk Mu'nis. Sebab saya syarah guna Mu'nis. Okay, terus. Mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Okey. Dalam bab mandi ni, dibincangkan perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian dibincangkan rukun-rukun mandi. Berbeza dalam bab wuduk. Tak? Dalam bab wuduk dibincangkan fardu mandi dulu. Lepas tu perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Ada perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan mewajibkan wuduk. Apa beza dia? Kenapa dibuat begitu? Li'anal ghusla la yujad illa ba'da taqaddumi sababih. Sebab mandi-mandi ni sama ada mandi sunat ke mandi wajib. Tak. Tidak akan wujud mandi tersebut kecuali ada dulu sebelumnya sebab kepada mandi. Sebab kepada mandi. Berbeza dengan wuduk. Wuduk ni kebiasaannya memang berlaku kentut baru wuduk.
sentuh perempuan baru wuduk, sentuh kemaluan baru wuduk, tidur baru wuduk, betul. Tapi ada juga gambaran yang seseorang tu tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk pun. Tapi dia dah kena wuduk. Contohnya budak baru lahir daripada perut mak. Tak? Dia tu kita tak sebut muhdis. Kita tak sebut seorang yang muhdis, seorang yang berhadas. Sebab apa? Dia tak sentuh kemaluan, dia tak sentuh lelaki dia tak kentut, dia tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk lah. Budak yang baru lahir tu. Jadi kita tak sebut dia tu muhdis. Walaupun kita namakan dia tu fi hukmil muhdis, pada hukum orang yang berhadas, Boleh? Jadi disebabkan mandi tak akan wujud kecuali bila berlaku sebab mandi dulu. Maka dibincangkan sebab mandi dulu kat sini. Lepas tu barulah dibincangkan rukun mandi. Adapun bab wuduk disebabkan berlaku juga wuduk walaupun sebelum tu tidak ada perkara yang membatalkan wuduk. Apa gambarannya budak tadi tu? Baru lahir daripada perut mak, dia tidak buat 4 perkara yang membatalkan wuduk tu. Tak? Boleh? Tapi dia dianggap sebagai fi hukmil muhdis. Fi hukmi al-muhdis. Maka disebabkan ada juga gambaran seseorang tu boleh berhadas walaupun sebelum berlakunya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tak? Maka dalam bab wuduk dibincangkan rukun wuduk dulu, lepas tu barulah disebutkan tentang apa? Tentang perkara-perkara yang mewajibkan wuduk, yang kita panggil sebagai nawaqidul wuduk. Boleh? Itu ada dalam syarah tu, boleh bacalah. Terus, mujibatul ghusli sittatun, ada 6. Ada 6. Wajib mandi ni pula, perkara yang wajibkan mandi ada 6. Cuma kita nak sebut wajib mandi tu, adakah segera? Kita sebut tak wajib segera lah. Contoh pukul 1 keluar air mani. Tak? Adakah wajib mandi segera? Tak. Boleh mandi pukul 2, pukul 3. Tapi kalau nak sembahyang pukul 1:05, pukul 1 keluar air mani. Tak? Pukul 1:05 nak sembahyang. Tu kena segeralah sembahyang. Kena segeralah mandi. Kalau tak mandi tak sah pula sembahyang tu. Boleh. Jadi asal hukum mandi tidak wajib segera. Tapi kalau kamu nak buat perkara yang perlu kepada suci tubuh badan daripada hadas kecil hadas besar, kena segeralah kamu mandi dan wuduk tu. Gitu cerita dia. Boleh tak? Menarik cerita dia ini. Menarik. Bismillah. Jangan lupa ulang kaji lah ya. Tu penting tu. Supaya ada hasil lah. Saya bukan nak mengajar saja ni. Saya nak tengok orang yang duduk depan saya ni mengajar juga orang lepas ni. Walau ilmu tubuh panjangan, saya mati pun ada lah. Dia punya saham tu. Tapi nak berlaku begitu bukan semata-mata belajar. Dia kena ulang kaji. Kena usaha daripada kita sendiri tu kena ada. Tu planning dah. Planning Kita sibuk ke tak sibuk kena planning lah. Masing-masing ada kesibukan masing-masing. Tapi bila ada kehendak, dia akan susun jadual dia dengan baik. Okey. Boleh? Al-awwalu. Perkara yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilaj. Ilaj ni memasukkan. Mesti kita, bukan kita lah. Aduh lah. Ilaj ni memasukkan, idkhal. Idkhal. Apa makna idkhal? Memasukkan. Memasukkan ni maknanya fi'lul fa'il lah, perbuatan seseorang tu memasukkan. Tak? Okey. Adakah mesti ada qasad memasukkan? Mana ada perbuatan memasukkan barulah mewajibkan mandi? Kita sebut tak. Malah kalau orang tu tidak sedar, sedang tidur. Tak. Jadi dia tu, lepas tu contohlah suami sedang tidur, isteri naik. Nak bersetubuh dengan suami, contoh. Mudah-mudahan bahasa je contoh saya buat. Tak. Ketika itu suami tidak memasukkan kemaluan, tapi dimasukkan. Maknanya kemaluan suami dimasukkan ke dalam kemaluan isteri. Betul tak? Tu. Ketika itu wajib mandi tak?
Wajib juga. Suami wajib mandi? Wajib juga. Sedangkan suami tidak ada ilaj. Tidak ada memasukkan. Dimasukkan dia lah. Oleh sebab tu Syekh Mustafa sebut air wulush. Wulush tu maksud apa? Wulush tu maksud dia sama ada hasyafah. Masuk dalam kemaluan seseorang tu dengan paksa ke, tak sengaja ke, dalam keadaan tidur ke, dalam keadaan sedar ke, keadaan lupa ke, dalam keadaan al-amd ke, wajib dah ke. Walaupun pakai sesuatu, walaupun kemaluan diikat ataupun dibalut oleh kain yang tebal. Hari ni mungkin kita sebut kondom lah, walaupun pakai kondom kena mandi juga bila dah masuk kepada zakar dalam satu-satu kemaluan. Dalam masa sama juga membatalkan puasa, membatalkan haji dan umrah. Dan banyaklah hukum hakam yang berkait dengan bersetubuh ni. Sebab tu kena faham dengan baik bersetubuh dalam Islam tu maksud dia apa. Ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah sahaja. Itu makna setubuh. Hasyafah tu makna apa? Kepala dah zakar, helmet. Jadi mesti masuk semua hasyafah. Kalau masuk sebahagian hasyafah, lepas tu dia keluarkan balik daripada kemaluan, kita sebut tak wajib mandi. Sebab apa? Sebab belum berlaku persetubuhan. Nak berlaku persetubuhan, mesti lelaki memasukkan keseluruhan kepala syafah dalam kemaluan isterinya. Tak. Ustaz, kalau orang tu tak ada hasyafah, Ustaz, masa kecil dia main dalam sungai ke, dalam laut ke, kena gigit dengan piranha, jadi hilang hasyafah. Kepala zakar hilang. Tak. Maka kita takdirkan panjang kemaluan tu. Sebelum ni panjang kepala zakar berapa? 2 inci contoh. Sekarang ni kalau masuk 2 inci daripada batang kemaluan juga mewajibkan mandi. Tak. Persetubuhan berlaku daripada budak kecil. Wajib mandi tak? Wajib bagi wali menyuruh budak kecil tu mandi. Budak kecil belum balik, contoh umur 14 tahun belum balik, setubuh. Tak? Maka ayah wajib suruh budak kecil tu mandi. Boleh? Okey, ilajul hasyafah. Masuknya kepala zakar orang yang sahih, orang yang wadih, orang yang sehat macam kita ni lah. Dalam kemaluan isteri dan sebagainya. Maka bila kita sebut al-wadih, terkeluar daripadanya al-khunsa. Al-khunsa. Al-khunsa ni seorang yang ada 2 alat kemaluan lah. Alat lelaki ada, alat kemaluan perempuan ada. Dan dua-duanya berfungsi dengan baik. Tak? Dua-duanya boleh digunakan untuk kencing. Boleh? Ketika itu kita sebut, kalau khunsa tu, dia menggunakan kemaluan lelaki yang ada pada dia untuk menyetubuhi seorang perempuan. Contoh, wajib mandi tak khunsa tu? Kita sebut tidak. Tidak wajib mandi. Sebab apa? Kemungkinan kemaluan lelaki yang ada pada diri dia itu dianggap sebagai anggota yang zaid, yang tambahan. Yang asalnya kemaluan dia adalah kemaluan perempuan tu. Tak, maka tak wajib mandilah. Seolah-olah dia masukkan tangan dia sahaja dalam kemaluan perempuan, tak wajib mandi. Gitu. Tak. Ataupun dia disetubuhi sahaja oleh orang lain. Mana laki lain setubuh dia, laki lain memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan perempuan yang dia ada. Tak, dia itu sendiri khusus tu tak wajib mandi. Lepas tu orang yang setubuhi pun tak wajib mandi. Boleh jadi, sebab apa? Boleh jadi orang yang setubuhi dia tu, orang tu menyetubuhi ataupun memasukkan kemaluan dia dalam satu anggota yang zaid. Yang zaid ni yang tambahan. Boleh tak? Okay, macam mana pula perempuan, macam mana pula kalau khunsa tu menyetubuhi dan disetubuhi. Yang ketika itu wajib. Maknanya alat lelaki dia, kemaluan lelaki dia menyetubuhi orang lain. Selepas tu ada orang lain yang lelaki menyetubuhi dia mengikut kemaluan perempuan yang dia ada. Tak. Jadi ketika itu tidak ada ruang dah lah untuk kita sebut tak wajib. Kita sebut wajib mandi. Allah. Boleh? Jadi ilajul hasyafah. Hasyafah tu walaupun panjang, mesti masuk semua sekali.
Ni kalau berlaku lah, jarang-jarang benda berlaku. Hasyafah ni dia tak panjang mana tak. Batang kemaluan penis tu lebih panjang daripada hasyafah tu. Jadi kalau kita takdirkan hasyafah tu panjang. Contoh orang ni hasyafah dia panjang. Okey, selagi mana belum masuk semua hasyafah, bagi kamu tak wajib mandi. Jadi kita ambil iktibar dengan hasyafah masing-masing lah. Hasyafah saya pendek, contoh, masuk semua wajib mandi. Tak masuk semua tak wajib mandi. Hasyafah saya panjang, masuk semua wajib mandi. Tak masuk semua tak wajib mandi. Tak masuk semua tak wajib mandi. Khunsa ni mudah je. Ustaz Amirul. Khunsa ni orang yang ada dua alat kemaluan. Alat kemaluan lelaki dan juga alat kemaluan perempuan. Jadi bila ada dua alat kemaluan, yang mana satu yang betul? Yang original? Syak. Kita syak. Maka wajib mandi. Kita tidak mewajibkan mandi disebabkan syak. Jadi kalaulah orang tu, khunsa tu bersetubuh dengan alat lelaki dia. Tak. Kita sebut tak wajib mandi kat atas kamu. Sebab apa? Boleh jadi alat lelaki kamu tu zaid. Anggota tambahan. Seolah-olah itu macam jari sahaja. Jari kalau dimasukkan dalam kemaluan orang lain, wajib mandi? Tak wajib mandi. Orang yang memasukkan jari tu tak wajib mandi. Jadi macam tu seolah-olahnya. Boleh. Ataupun khunsa tu gunakan kemaluan perempuan dia untuk bersetubuh. Wajib mandi? Tak wajib mandi. Sebab apa? Boleh jadi lubang tu, tak, farash itu farash tambahan. Yang original bagi dia, yang asli bagi dia, kemaluan asli bagi khunsa tu ialah alat kemaluan lelaki dia. Dia tak wajib mandi. Dia tak wajib mandi, orang yang menyetubuhi dan setubuhi dia pun tak wajib mandi. Boleh? Satu bahagian saja wajib mandi bagi khunsa. Bila dia gunakan dua-dua alat kemaluan dia tu. Dia gunakan yang alat laki dia untuk setubuh dengan perempuan, dia guna alat perempuan dia untuk setubuh dengan laki. Ketika itu dia wajib mandi. Orang yang setubuhi dia pun begitu. Kalau orang yang setubuhi dia, orang tu setubuh dengan dia ikut kemaluan laki dia ataupun dan juga ikut kemaluan perempuan dia, ketika itu wajib mandi. Ya, khunsa muskil. Khunsa bila diitlakkan maknanya khunsa muskil. Kalau khunsa wadih dia akan sebut al-khunsa al-wadih, dia sebut secara jelas. Itu bila kita jumpa khunsa dalam kitab, maknanya khunsa al-muskil. Tak. Kalau ulama nak sebut khunsa wadih, mereka akan sebut al-wadih ataupun mereka sebut al-khunsa al-wadih. Selesai. Allah. Ilajul hasyafati. Khunsa wadih tak ada dah, Ustaz Amirul. Khunsa wadih ni khunsa yang jelas. Dia ada dua alat kemaluan. Tak. Alat kemaluan perempuan tak boleh guna. Maka dia lelaki. Jadi kita ambil tiba dia seolah dia memang seorang lelaki. Dia ada dua alat kemaluan. Alat kemaluan lelaki dia tak boleh guna. Maka dia perempuan. Maka ambil hukum perempuan lah. Yang kita bincang khunsal muskil. Khunsal muskil. Boleh? Tu. Yang dalam kitab tu, minal wadih tu bukan minal khunsal wadih. Yang dimaksud dalam kitab tu, wuluju jami'il hasyafati au qadriha min maqtu'iha minal wadih. Minal wadih tu kita, orang sihat ni. Bukan makna minal khunsal wadih, tak. Minal wadih minal orang sihat macam kita ni. Ataupun minal khunsal wadih yang mana ada alat kemaluan, yang mana kita hukum dia sebagai laki. Makna hukum dia macam kita lah. Ilajul hasyafati fil farji. Jadi masuknya kemaluan iaitu kepala zakar dalam farash. Dalam farash yang asli. Sama ada farash itu, farash ni makna bukaan. Sama ada bukaan itu kemaluan depan atau kemaluan belakang, dubur. Auzubillah. Sama ada daripada manusia ataupun binatang. Sama ada daripada yang hidup ataupun yang mati. Cumanya kalau seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang dah mati, lelaki tu kena mandi wajib, perempuan tu tak perlu diulang mandi wajib semua dia lah. Boleh? Tu. Dalam kitab sebut walaupun seseorang tu bersetubuh dengan diri sendiri. Contoh alat kemaluan Allah Rabbi. Contoh alat kemaluan lelaki tu panjang sangat. Jadi dia masuk ke dalam dubur dia. Jadi dia bersetubuh dengan diri dia sendiri. Ala kulli hal bila dah masuk kepala zakar, alat kemaluan dalam dubur kamu wajib mandi juga. Nauzubillah. Okey.
Athani, perkara yang kedua yang mewajibkan mandi, khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Dalam syarah tu disebut apa dia? Saya baca laju-lajulah. Keluarnya air mani. Masuk keluar air mani kat sini, mana yakin keluar air mani. Kalau daripada lelaki, mesti keluar daripada hasyafah. Mesti keluar daripada hasyafah. Selagi mana tak keluar air mani daripada hasyafah, maka tak wajib mandi. Walaupun kita hukumkan seseorang yang dah sampai air maninya di kepala di batang kemaluannya sebagai seorang yang dah baligh. Maknanya ada seorang lelaki, air mani dah keluar. Tapi pada on the way, maknanya dalam perjalanan. Maknanya masih dalam kepala zakar. Kemudian diikat. Jadi air mani itu tak jadi keluar lah. Duduk dalam kemaluan. Duduk dalam batang kemaluan. Kita sebut dia dah balik. Wajib mandi? Belum. Dia dah balik. Wajib mandi? Belum. Sebab apa belum wajib mandi? Sebab tak keluar lagi. Nak keluar mesti keluar daripada hasyafah. Keluar dah? Belum. Tak wajib mandi. Ada, tapi hukum balik lain sikit lah. Memadai air mani itu berada dalam batang kemaluan dah dihukum sebagai balik. Selesai. Kalau perempuan pula ada dua. Kalau perempuan tu dara ni maknanya apa? Masih ada dara lah. Selaput dara tu masih ada. Maka mesti air mani tu keluar sehingga ke zahir farash. Keluar sehingga ke zahir farash. Barulah mewajibkan mandi. Kalau perempuan yang dah janda, yang pernah bersetubuh. Tak, sama ada dengan halal, dengan secara halal atau secara haram. Maka ketika itu memadai air mani itu keluar di tempat yang wajib dia basuh ketika mana dia istinja. Perempuan ni bila dia kencing, tak, maka dia duduk cangkung, dia basuh bahagian luar kemaluan dia tu. Tak, bila kencing tak wajib sembur sampai ke dalam. Wajib basuh bahagian luar tu lah. Tak, tempat yang wajib basuh ketika kencing lah bahagian luar kemaluan ketika duduk cangkung. Jadi air mani kalau sampai ke tempat yang wajib dibasuh ketika mana perempuan yang janda tu istinja, tak, ketika itu dah wajib mandi. Kalau syak, keluar air mani ke tak, maka kita sebut tak wajib mandilah. Okey. Jadi dimaksudkan dengan air mani yang mewajibkan mandi ialah air mani yang cukup dua syarat. Yang pertama, air mani tu mesti air mani sendiri. Tak. Yang kedua, mesti air mani tu keluar kali pertama. Apa makna air mani tu air mani sendiri? Semula. Maksud air mani yang mewajibkan mandi ialah air mani yang cukup dua syarat. Pertama, air mani tu air mani sendiri. Yang kedua, air mani tu keluar kali pertama. Bila kita sebut air mani tu air mani sendiri, maka terkeluar daripadanya kalau seseorang tu mengeluarkan air mani orang lain. Seorang isteri disetubuhi dengan cara liwat, na'udzubillah, haram. Tak. Jadi suami lepas diliwat tu, tak, maka keluar air mani daripada punggung si isteri, daripada dubur si isteri. Wajib mandi tak isteri tu? Kita sebut tak wajib mandi. Tak wajib mandi atas nama keluar air mani lah. Walaupun wajib mandi atas nama apa? Atas nama bersetubuh. Tak. Jadi tak wajib mandi atas nama keluar air mani. Sebab apa? Air mani tu bukan air mani kamu. Air mani tu air mani suami. Na'udzubillah. Okey. Gambaran lain ialah kalau suami isteri bersama. Tak. Suami isteri bersama. Dan perempuan dan isteri itu tidak ada syahwat. Contoh kahwin dengan budak kecil yang tidak ada syahwat lagi. Kahwin dengan budak, seorang lelaki kahwin dengan budak kecil yang masih belum ada syahwat. Jadi persetubuhan berlaku. Jadi isteri tidak ada syahwat, tidak adalah keluar air mani ya. Okey, lepas daripada persetubuhan mereka berdua mandi wajib sebab bersetubuh. Tak, lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang tu contohlah keluar baki air mani daripada isteri. Soalan, air mani yang keluar daripada isteri itu air mani siapa? Confirm air mani suami sahaja. Sebab apa? Sebab isteri itu masih budak kecil, tidak ada syahwat, maka tidak adalah gambaran keluar air mani. Maka tak wajiblah
mandi kali kedua. Ataupun isteri ada syahwat. Cuma dia tidak sampai syahwatnya. Ada syahwat tapi tidak sampai syahwatnya. Tidak puas lah kita panggil. Contoh isteri tu tidur. Ataupun isteri tu dipaksa. Tak nak bersetubuh tapi dipaksa. Jadi dia apa tu? Tak ada syahwat lah. Tak ada nafsu. Lepas bersetubuh, mandilah dua-dua. Sebab apa? Berlaku persetubuhan. Lepas mandi, sembahyang. Lepas sembahyang tu keluar air mani. Baki air mani daripada kemaluan isteri. Wajib mandi tak isteri tu? Kita sebut isteri tu tak wajib mandi. Sebab air mani yang keluar daripada kemaluan kamu ialah air mani orang lain. Iaitu air mani suami. Apa dalil air mani tu air mani suami? Kamu ketika mana bersama, kamu tak puas. Maka tak keluar air mani daripada kamu. Tak. Jadi daripada situ kita faham kalau isteri itu puas. Tak. Lepas tu lepas berlaku persetubuhan tu mereka mandi. Lepas mandi mereka sembahyang. Lepas sembahyang tu keluar saki baki air mani daripada kemaluan isteri. Maka air mani yang keluar daripada kemaluan isteri ialah air mani siapa? Air mani isteri dan juga suami. Yang penting ada air mani isteri tu. Tahu mana ada air mani isteri? Isteri puas. Maka ketika itu kita sebut isteri wajib mandi kali kedua. Ulang mandi kali kedua. Sembahyang tak disah dah. Tak perlu ulang lah sembahyang tu. Boleh? Jadi itu syarat pertama. Syarat yang kedua. Allah. Sama, okey, kita selesaikan dulu syarat yang pertama. Okey, sama ada air mani itu keluar daripada jalan biasa. Mana jalan kemaluan bawah tu lah. Tak? Ataupun keluar ikut jalan yang tak biasa. Air mani ni, kita sebut perincian ni dua. Sama ada keluar daripada jalan biasa ataupun bukan ikut jalan biasa. Kalau keluar daripada jalan biasa, tak. Maka kita sebut semata-mata keluar air mani wajib mandi. Tak, sama ada air mani itu keluar secara mustahkaman. Mustahkaman ni keluar bukan sebab sakit. Bukan sebab sakit. Tu. Wajib mandi. Ataupun keluar sebab sakit. Ataupun keluar sebab sakit. Sebab sejuk, sebab sakit juga wajib mandi. Jadi kalau air mani keluar daripada jalan biasa, maknanya daripada kemaluan biasalah. Tak, maka wajib mandi. Semata-mata keluar air mani. Sekalipun keluar tu disebabkan sakit. Ada penyakit. Boleh? Okay, yang kedua, air mani keluar ikut jalan yang tidak biasa. Contoh laki tu daripada kecil kemaluan dia molek. Elok. Boleh keluar air mani, boleh keluar air kencing. Sampai umur 40 tahun, kemaluan dia ada masalah. Sama ada tertutup atau ada masalah yang menyebabkan tak boleh keluar air mani. Boleh? Maka ketika itu doktor buat satu lubang lain. Lubang tu disyaratkan apa? Kalau bagi laki mesti lubang tu dibuat di bawah sulbi. Sulbi mana? Tulang sulbi belakang ni. Tak. Sampai apa dia? Beginilah. Tulang sulbi maknanya apa? Hujung tulang sulbi. Kat bahagian punggung tu. Hujung tulang sulbi. Tak. Hujung tulang sulbi tu. Jadi kalau ada lubang lain dibuat ganti kepada kemaluan, lubang tu dibuat di bawah daripada hujung tulang sulbi tu. Tak. Itu bagi laki lah. Kemudian keluar air mani, maka kita sebut kalau keluar air mani tu, okey, berhenti dulu situ. Kalau perempuan pula ialah apa? Mesti lubang baru dibuat, contoh kemaluan dia tertutup dan sebagainya, ada sakit, tak boleh keluar air mani, tak boleh keluar air kencing, maka doktor buat lubang di bawah taraibil mar'ah, di bawah tulang dada. Di dada, tak, bahagian dada, dibawa kat perut ke, dibuat kat bawah tu lagi ke, dibuat lubang. Okay. Maka ketika itu kita sebut, kalau keluar mani dalam keadaan mustahkaman, air mani itu mustahkam. Mustahkaman ni makna keluar bukan sebab sakit, memang keluar sebab nafsu. Maka wajib mandi. Tapi kalau keluar air mani itu sebab dia sakit, disebabkan dia sakit, tak, maka keluarlah air mani ikut lubang yang baru dibuat tersebut. Ketika itu kita sebut tidak wajib mandi. Boleh? Jadi perincian tu ada dalam syarah tu lah. Kita bezakan antara orang yang keluar air mani ikut jalan biasa, maka ketika itu kita sebut sama ada air mani itu mustahkaman ataupun ghairu mustahkaman, wajib mandi. Semata-mata keluar air mani.
Tapi kalau air mani tu keluar daripada bukan jalan biasa, kalau laki di bawah lubang di bawah sulbi, kalau perempuan lubang yang dibuat di bawah taraibil mar'ah, tulang dada dia. Tak. Maka ketika itu kita sebut ada perincian. Kalau air mani itu keluar bukan sebab sakit tapi memang sebab nafsu, maka wajib mandi. Kalau keluar air mani daripada lubang yang dibuat itu disebabkan sakit, maka tidak wajib mandi. Allahu a'lam. Tengok dalam kitab tu ada sebut. Okey, terus perkara yang seterusnya. Kemudian keluar bersetubuh ni, keluar air mani ni mewajibkan mandi. Keluar air mani mewajibkan mandi walaupun keluar air mani bukan dengan jalan setubuh. Bukan dengan jalan setubuh, wajib mandi. Lepas tu setubuh pula wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Kemudian kita sebut sikit lagi, air mani dikenali dengan 3 tanda. Bila ada salah satu tanda, maka air itu ialah air mani. Bila gugur 3 tanda, maka air itu bukan air mani. Jadi nak tahu dia air mani, ada salah satu tanda daripada 3. Nak tahu dia itu bukan air mani, gugur 3 tanda. Tanda pertama, tadafuq, keluar sedikit demi sedikit. Keluar sedikit demi sedikit. Dia bukan macam air kencing. Tak, dia sikit keluar. Itu tanda air itu air mani. Kedua, keluar dalam keadaan lazat. Walaupun tak keluar dalam keadaan dufu'at. Walaupun tidak keluar dalam keadaan sedikit demi sedikit. Kita sebut memancut. Tak? Tu. Sebab apa? Tak ada lam yatadafaq tu. Mimma indafiq. Tidak terkeluar dengan sedikit-sedikit tu sebab apa? Sebab sikit sangat air mani keluar. Setitik contoh. Bila setitik tak adalah istilah tadafuq tu. Tapi disebabkan keluar tu dalam keadaan lazat juga wajib mandi. Yang ketiga berdasarkan bau. Bau. Kalau air mani itu basah, maka baunya seperti bau apa? Adunan tepung gandum. Adunan tepung gandum. Ataupun bau seperti klorok. Kloroks yang kita buat cuci pakaian tu. Kalau air mani tu kering, maka baunya seperti putih yang ada pada putih telur. Telur ayam. Kan ada kuning, ada putih tak? Bau dia seperti putih telur tu. Tu kalau air mani tu kering. Jadi kalau ada bau tersebut, bau air mani tersebut, walaupun keluar tu tanpa tadafuq, walaupun keluar tu tanpa lazat, wajib mandi dah. Sebab apa? Dah ada salah satu sifat. Jadi warna putih, warna hijau, warna pink semua tu, itu tidak ada kaitan dengan sifat air mani. Ghalibnya keluar warna putih. Tapi ada kala keluar warna merah. Tak, sebab sakit dan sebagainya. Ala kulli hal, kalau ada salah satu sifat ini, kita panggil air itu air mani dan wajib mandi. Kalau kita syak, air yang keluar tu air mani ke, air madhi ke, air wadi, maka ketika itu kita diberi pilihan untuk memilih. Kalau kita pilih air yang keluar tu air mani, maka kita wajib mandi dan tak wajib basuh tempat yang terkena air mani. Sebab air mani bersih. Kalau kita pilih air yang keluar tu air madhi ataupun air wadi, maka kita tak wajib mandi. Sebab bukan keluar air mani. Cumanya kita wajib basuh pakaian kita yang kena air wadi dan juga air madhi tersebut. Boleh? Tu. Asalis, perkara yang ketiga yang mewajibkan mandi, al-haidu. Adakah orang yang sedang haid boleh mandi? Wajib mandi? Tak. Jadi apa yang dimaksudkan dengan al-haidu? Maknanya inqita'ul haid. Terputusnya darah haid. Jadi perkara yang ketiga yang mewajibkan mandi bukan haid semata-mata, tapi terputusnya darah haid. Terputusnya darah haid itu yang mewajibkan mandi. Nah, kalau dalam taklid tu disebut perkara yang mewajibkan mandi al-mujib, kita panggil al-mujib. Perkara yang mewajibkan mandi bukan sekadar keluar haid, malah apa? Berhentinya darah haid digabung dengan kehendak untuk sembahyang. Kehendak untuk sembahyang. Boleh? Jadi apa perkara yang mewajibkan mandi? Terputusnya darah haid dan juga kehendak untuk sembahyang. Tapi kalau tengok dalam kitab yang lain, saya pernah baca lah. Walaupun tak nak sembahyang, wajib mandi. Contohlah perempuan tu dia suci pukul 1. Jadi dia wajib sembahyang Zuhur. Tak? Dia wajib sembahyang Zuhur. Jadi sekarang ni dia tu apa? Tak nak apa? Dia tak nak sembahyang. Jadi orang tak sembahyang. Soalan dia wajib mandi tak kawan tu? Dia tak nak sembahyang. Dalam kitab yang lain, saya tengok kitab tu ya. Syarah apa? Syarah Safinah ke Syarah Safinatus Salah. Dia sebut kat situ
perempuan tu wajib mandi juga. Wajib mandi juga. Dengan makna kalau dia tak mandi, dia berdosa. Jadi dia sekarang ni tak mandi dan tak sembahyang. 2 dosa dia dapat. Pertama dosa tak mandi, yang kedua dosa tak sembahyang. Tapi kalau dia mandi dalam waktu zuhur tu dan tak sembahyang zuhur, gugur dah dosa. Tak dapat dah dosa tak sembahyang tu. Tak dapat dah dosa tak mandi tu, tapi dapat dosa tak sembahyang sahaja. Tapi yang disebut dalam tahqiq karangan Imam Nawawi, kat bawah tu fi tahqiq tu mana fi kitabit tahqiq karangan Imam Nawawi. Dan juga yang dipegang oleh Syekh Al-Khatib Syirbini, mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan mandi ialah berhenti darah haid dan juga, tapi dengan syarat, betul lah, berhenti darah haid dengan syarat, inqita' ni dengan syarat tak ada masalah tu, yang penting faham okey dah tu. Itu apa bahasa-bahasa yang duduk main dalam-dalam tu tak payah tu sangatlah. Ar-rabi', perkara yang keempat yang mewajibkan mandi an-nifas, samalah. Bila mana dah berhenti darah ni, nifas. Darah nifas ni makruf lah, darah yang keluar selepas daripada beranak dan sebelum berlalu 15 hari 15 malam. Maknanya kalau keluar beranak tak keluar darah. Selama 15 hari 15 malam tak keluar darah. Hari ke-16 baru datang darah. Darah tu darah ni, darah tu darah haid. Dan perempuan tu tidak ada darah nifas lah. Itu kita dah bincang dalam Al-Ibanah wal-Ifadah. InsyaAllah. Al-Khamis, yang kelima, Al-Ibanah wal-Ifadah tu ulang kaji lah. Paling tidak bila dah khatam sekali dengan saya, dia gini kita belajar. Lepas belajar kita ulang kaji. Lepas tu khatam. Lepas khatam tu, cuba baca balik. Daripada awal sampai habis. Biar sekali khatam. Paling tidak. Buat lagu tu. Saya biasa buat lagu tu lah. Ya ke biasa? Adalah kitab-kitab yang buat lagu tu. Bila kita dah khatam, on the way tengah belajar tu memang ulang kaji dah. Kita belajar balik ulang kaji, belajar balik ulang kaji, belajar balik ulang kaji lah. Tapi bila dah khatam sekali tu, kita baca pula sekali baca. Sendiri. Daripada awal kitab sampai akhir kitab. Jadi barulah ada kerja kita ni kan, mikir benda kerja aku sebagai pelajar. Jadi waktu free banyak. Tak? Jadi itulah cara dia. Jadi kitab-kitab yang dah khatam tu, ulang kaji balik ya. Baca daripada awal sampai habis. Jangan rasa lekeh. Jangan rasa lekeh. Jurumiyah aku baca. Orang lain baca Syarah Ibnu Aqil. Orang lain baca tu faham ke tak? Tak? Kita ni jangan ikut orang. Jadi kalau kita ikut orang, kita tak jadi kerja. Jadi lemah semangat, jadi tu. Ya, air mani ketika kering bau seperti putih telur. Putih telur. Boleh? Sama-sama. Ulama tak bezakan bau air mani dengan ulama tidak bezakan, yang muktamad lah. Air mani lelaki, air mani perempuan sama. Sebahagian kata air mani perempuan ni dia kalau warnanya dia tak warna putih macam kita. Dia macam air mani lelaki, dia warna kuning-kuning sikit. Lepas tu dia tak pekat sangat. Yang ni kalau tengok kena tengok dari sudut kedoktoran lah ni. Tapi yang muktamad dalam mazhab gitulah. Tak ada beza. Tapi kalau tengok dalam kedoktoran rasanya ada beza. Air mani perempuan ni rasanya dia tak selikat air mani lelaki. Dia macam cair sikitlah. Lepas tu warna dia masa asfar, dia macam kekuning-kuningan, dia tak putih. Tu. Sudut kedoktoran lah. Tak. Dan memang ada pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i pun kata macam tu. Tapi kalau nak bincang mazhab begitulah. Kalau kita dapat confirmkan dengan ilmu medik semasa, kita boleh takrirkan lah. Memang ada wujud perbezaan antara dua air mani ni, lelaki dan perempuan. Mungkin zaman dulu kecanggihan teknologi tu tak setara mana. Jadi mereka hukum sebagaimana setakat mana yang mereka capai lah. Tak? Boleh? Macam bab beranak. Hamil. Kalau tengok
perubatan, dia tak boleh hamil lebih daripada 9 bulan. Ataupun dah ada tempoh lah, tapi taklah sampai 4 tahun. Dalam mazhab Syafi'i 4 tahun. Mazhab Hambali rasanya 4 tahun juga. Sebanyak-banyak hamil. Selama-lama hamil. Tak. Dalam kitab ni pun, Munisul Jalis ni pun Syekh tegur lah pandangan tu. Pandangan tu ditolak sebabnya dengan medik semasa ni memang tak tally. Tak tally. Tapi bila kita nak sebut mazhab ni naklun. Naklun ni apa? Perpindahan daripada satu jil kepada jil selepas tu. Daripada jil selepas tu sampai ke jil selepas ni lagi. Tak, yang mana pandangan tu telah diistinbat oleh ulama' yang terdahulu. Jadi nak cerita mazhab, kita sebut mazhab begini. Cuma yang tahqiq, yang tepat berdasarkan fiqh, berdasarkan ilmu medik semasa yang sangat canggih hari ini, kita boleh sebut mustahil dah sampai 4 tahun ni. Dan dia akan jadi yatarattab alaihi umur kasirah lah. Bila kita hukum 4 tahun, kalau berlaku perzinaan, keluar anak lambat apa bagai semua tu, dia akan jadi, boleh tak? Kalau kita ambil yang ni, mungkin ringan sikit. Tapi kalau kita ambil yang ikut medik semasa, mungkin kita boleh hukum seseorang tu berzina dan sebagainya dengan kalau keluar anak dalam tempoh yang tak sepatutnya. Tak, gitulah. Okey. Boleh? Tapi benda ni benda yang rumit lah, benda yang perlu kepada hukum daripada pihak berwajib lah. Kita boleh sembang kari boleh lah. Tapi nak sebut orang tu, anak tu tak sah taraf, anak tu disebabkan keluar dalam tempoh yang tak sepatutnya. Kahwin-kahwin keluar anak dah. 2 minggu lepas kahwin beranak, 3 minggu lepas kahwin beranak. Yang tu yang confirm lah. Tapi kalau dalam satu tempoh yang, faham tak maksud yang saya nak sampaikan? Itu. Allah Alam. Al-khamis, yang kelima, al-wiladah, beranak. Walaupun dengan Caesar. Ikut cara bawah tu, itu mentelah lagi lah. Walau bila balalin. Walaupun tanpa keluar sebarang cecair. Mana keluar anak tu seketul, seekor. Tanpa sebarang basahan. Darah tak keluar. Tak. Basah-basah lain pun tak keluar. Ketika itu wajib mandi tak? Wajib juga mandi. Begitu juga kalau gugur seketul daging, seketul tulang dengan syarat, seketul daging, seketul darah dengan syarat, doktor sebut asal kepada seketul daging ini, asal kepada seketul darah ini ialah air mani. Tapi sebelum sempurna jadi baby, gugur dulu. Ketika itu wajib mandilah. Kalau doktor sebut ini asalnya ialah kanser seketul darah tu ataupun seketul daging tu, tak wajib mandilah, yang itu jelas. Okay, kalau keluar sebahagian anak tapi tak keluar yang lain, ini masalah apa ni? Ini sekadar masalah lah. Kan kita beranak, seseorang perempuan tu beranak, dia tak keluar sedebu, dia keluar apa? Kepala dulu tak? Kepala dulu. Okey. Semata-mata keluar kepala tu wajib mandi tak kata perempuan tu? Belum. Mesti keluar seluruh badan. Boleh? Keluar kepala dan bahagian perut. Kaki duduk dalam lagi. Belum wajib mandi. Mesti keluar semua barulah wajib mandi. Okey. Kalau baby dalam perut dah hancur. Hancur tu maknanya terputus-putus. Maka kita sebut kalau keluar tangan wajib wuduk. Kalau dah ada wuduk, batal wuduk, maka wajib wuduk lah untuk sembahyang. Kalau keluar kaki, wajib wuduk. Maknanya batalkan wuduk. Bila wajib mandi? Keluar seluruh anggota badan. Baru wajib mandi. Ustaz, anak tu mati dalam perut. Wajib mandi tak? Wajib kalau keluar baby. Walaupun dengan cara makan ubat tertentu, baby tu gugur daripada perut. Keluar semua sekali baru wajib mandi. Kalau ada sakit baki dalam perut, tidak wajib mandi. Mesti keluar semua sekali. Okey, selesai kat situ. Letih dah kita pun. Ada yang keenam ada belakang tu. Asal isu yang keenam, al-mautu, mati. Mati. Mati ni bukan orang mati itulah wajib mandikan diri dia sendiri. Kita yang hidup ni wajib mandikan dia. Lil muslim ghairu syahid. Bila seseorang yang mati tu wajib dimandikan? Kalau orang itu muslim. Kalau orang tu muslim. Kalau orang kafir, maka harus mandi, tak wajib. Kita harus mandikan dia, tak wajib. Lepas tu mesti orang tu tidak syahid.
Kalau syahid, maka haram kita mandikan dia. Ada syahid, ada 3 syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia tu dibincangkan nanti dalam bab al-janaiz. Lepas tu orang yang gugur, tak, itu pun akan dibincangkan dalam bab janaiz lah. Cerita dia lagu mana. Boleh? Okey, apa dia al-maut? Apa dia kematian? Wa adamul hayah amma sya'nu an yakuna hayyan. Saya hidup mati. Saya hidup lepas tu tak bernyawa, kita panggil mati. Ustaz Solah telah mati. Tapi kalau buku ni tak bernyawa, kita tak panggil mati. Dia tak panggil al-kitabu mat. Tak, sebab apa? Jenis dia memang jenis tak bernyawa. Maka tak disifatkan dengan kematian. Jadi benda, apakah yang disifatkan dengan kematian ni? Benda yang asal hidup lepas tu mati. Pokok, asal hidup, mati. Boleh sebut mat. Tapi kalau buku, dinding, yang tu tak. Kita guna ayat lain lah, tak boleh guna mat. Wallahu'alam bis-shawab, berhentilah. Okey, dah tu tak? Baca banyak tu. Banyak juga baca. InsyaAllah. Sekarang bulan apa sekarang? Sekarang bulan 8. Sebulan 8 kali. 8, 9, 10, 11, 12. 8 darab 5, 40. Betul? 8, 9, 10, 11, 12. 8 darab 5, 40. Paling lewat lah. Paling lewat kita letak khatam bulan 2 tahun depan. Boleh? Kau nak kejar khatam akhir tahun ni? Tak apalah. Kita letak target kita. Paling lewat bulan 2 tahun depan. Paling lewat. Paling lewat. Tapi kalau boleh cepat lagi, akhir tahun ni lah. InsyaAllah. Yang penting murajaah. Yang tu saya berharap sangatlah. InsyaAllah. Dia nak kerja faham. Nak kerja faham bukan nak khatam. Kalau lama sangat kan jemu dia. Sebab kitab lain pula. Tapi kitab ni bagus. Kalau Umdatul Salik kan. Umdatul Salik ni dia simple. Dia sebenarnya kalau matan sajalah. Macam ni lah. Yakub pun simple kalau matan. Tapi kalau kita boleh ulang kaji dengan Mu'nis ni, sebenarnya lebih baik daripada kita baca matan Umdatul Salik. Syarah Mu'nis, kalau syarah lah, lebih baik daripada kita semata-mata baca matan Umdatul Salik. Yang saya nampak lah. Allahu'alam. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan dan semangat kepada kita untuk terus mengaji. Dan Allah Ta'ala berkahi masa kita lah insyaAllah. Umur kita, ilmu kita. Cukup sekadar tu, insyaAllah kita berjumpa lagi lah pada hari esok. Ada tak? Hari esok, hari Senin. Saraf. Lepas tu Mutamimah tu kita akan cari masa juga untuk selesaikan 12 kali bulan ni. InsyaAllah. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.